Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidin Nur Hakim bin Muhammad Sadri, nombor metrik 259703. Saya akan membentangkan tugasan individu bagi kod khusus GMCM 3053, iaitu nama khusus pengurusan latihan dan organisasi, disediakan untuk Dr. Nazri Baharul. Baik, seterusnya slide seterusnya. Okey, baik. Saya sebagai pendidik ini membuat satu kajian, iaitu dinamakan kajian analisis keperluan latihan di Perpustakaan Negara Malaysia dan Perbadanan Pustakaan dan Awan Negeri Perak. Okey, baiklah. Untuk slide pertama ialah berkenaan dengan pengenalan. Okey, saya akan bercerita sedikit mengenai tempat kajian yang saya laksanakan, iaitu saya akan memulakan dengan pengenalan, iaitu penubuhan perpustakaan desa bermula pada tahun 1970 dan diteruskan di setiap negeri, terutamanya di seluruh negeri Perak. Okey, baik. Senario kini menunjukkan bilangan perpustakaan di negeri Perak semakin meningkat. Laporan daripada bahagian pembangunan pustakaan desa Pustakaan Negara Malaysia menunjukkan bahawa terdapat 200 buah pustakaan di negeri Perak. Okey, saya sebagai pendidik dengan ini memilih 2 perpustakaan desa di bawah Pustakaan Negara Malaysia dan di bawah Pustakaan Perbadanan Perpustakaan Negeri Perak PPM-PK. Okey, baik. Okey, untuk slide seterusnya adalah berkenaan dengan objektif kajian. Okey, sebelum saya meneruskan berkenaan dengan objektif kajian, sebelum itu saya ingin menerangkan kajian ini dibuat di dua buah pustakaan desa, iaitu Pustakaan Negara Malaysia dan Perbadanan Pustakaan Negeri Perak. Okey, saya memilih kedua-dua pustakaan ini adalah kerana terdapatnya pembantu petugas pustakaan yang pelbagai bidang tugas. Okey, baik, saya akan memaklumkan sedikit berkenaan dengan apa itu Pustakaan Negara Malaysia dan apa itu Perbadanan Pustakaan Negeri Perak. Tiada perbezaan, kedua-duanya adalah sama tempat kedun ilmu. Okey, untuk perpustakaan desa di bawah Pustakaan Negara Malaysia yang saya pilih adalah di bawah Pustakaan Zon 1 Perak, iaitu diselia oleh Puan Khairul Bashariah binti saya, dan di bawah Perbadanan Pustakaan Negeri Perak diselia oleh Encik Ruzaimi bin Razali. Okey, kita teruskan dengan objektif kajian. Okey, keperluan latihan amat diperlukan untuk petugas pustakaan adalah memastikan tahap keperluan latihan dijalankan di pustakaan desa berkesan. Keduanya, keberkesanan pelaksanaan latihan berdasarkan keperluan latihan, iaitu berdasarkan kaedah terbaru, iaitu melalui kesesuaian masa, pemilihan fasilitator yang terbaik, bidang bersesuaian dan pemantauan yang telah dilaksanakan. Ketiganya, mendapati keputusan berkenaan perbezaan keberkesanan objektif keperluan latihan berdasarkan jantina dan jawatan pustakaan desa. Okey, seterusnya, mengenal pasti permasalahan yang berlaku dalam bidang tugas pustakaan, adakah ia relevan dengan arus pembangunan yang lebih canggih, dan akhirnya memahami kemahiran yang diperlukan kepada petugas perpustakaan desa. Kebanyakan petugas tidak didedahkan dengan pelbagai kemahiran yang penting. Okey, untuk slide seterusnya iaitu andaian kajian. Okey, baik. Saya telah menjalankan satu kajian untuk analisis keperluan latihan kepada petugas perpustakaan adalah untuk mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan dengan kajian yang dijalankan, seperti pendidik membuat kajian tentang keperluan latihan kepada petugas pustakaan desa.
kajian ini dapat diperbaiki tentang kajian-kajian yang lepas. Ini bermaksud pendidik menambah baik kajian yang lepas agar segala permasalahan dapat diselesaikan. Okey. Tidak pernah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengkaji semula permasalahan yang berlaku dan yang tidak pernah dilaksanakan untuk dijadikan pembaikan supaya kajian-kajian yang berikutnya akan menjadi lebih bermakna untuk dijalankan. Okey, slide seterusnya berkenaan dengan kaedah kajian yang telah saya laksanakan. Sebagai pendidik, saya menggunakan kajian yang bertajuk keperluan latihan untuk petugas Perpustakaan Desa, Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Desa di bawah Perbadanan Perpustakaan Negeri Perak. Okey, baik. Kajian ini telah menggunakan iaitu kaedah primer dan juga kaedah sekunder. Serta kajian ini juga menggunakan kaedah pengumpulan data. Okey, slide seterusnya berkenaan dengan kaedah kajian. Dalam kajian saya sebagai pendidik, saya menggunakan kaedah iaitu menggunakan borang soal selidik. Baik, kita tengok satu persatu berkenaan dengan kaedah borang soal selidik. Baik, saya menyediakan beberapa borang selidik kepada semua peserta ataupun petugas perpustakaan. Antaranya berkenaan dengan borang soal selidik itu adalah mengajukan soalan-soalan ringkas yang mudah difahami oleh peserta. Soalan ini telah dilaksanakan dengan menggunakan Google Form. Ini kerana platform yang digunakan lebih cepat dan tidak perlu bersemuka antara satu sama lain. Baik, sebelum itu, panduan untuk mengisi borang soal selidik kepada peserta telah saya sebagai pendidik jelaskan bagaimana cara untuk memberi maklum balas terhadap bahagian-bahagian dalam borang soal selidik tersebut. Peserta juga dimaklumkan bahawa maklumat yang mereka berikan akan dirahsiakan dan bertujuan untuk kajian pendidikan sahaja. Peserta diminta menjawab dengan ikhlas dan jujur. Peserta telah diberi masa sebanyak lebih kurang 20 minit. Okey, skop kajian. Skop kajian yang digunakan oleh saya sebagai pendidik itu kajian yang dijalankan adalah untuk mengenal pasti latihan yang diperlukan bagi petugas perpustakaan desa, dan kebanyakan petugas perpustakaan desa atau peserta terdiri daripada orang tempatan yang berkhidmat di perpustakaan tersebut. Ini dapat menentukan pemilihan yang tepat untuk latihan yang diperlukan oleh mereka bagi meningkat lagi ilmu pengetahuan semasa bertugas. Baik, dapatan kajian. Selepas saya sebagai pendidik mendedahkan berkenaan dengan kaedah kajian dan sampel kajian. Sebelum itu saya telah menerangkan berkenaan dengan kaedah kajian saya, iaitu menggunakan borang soal selidik menggunakan aplikasi Google Form, dan sampel kajian adalah daripada kalangan petugas Perpustakaan Desa, Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Desa di bawah Negeri Perak. Daripada soalan-soalan yang dibuat dan dihantar melalui aplikasi WhatsApp kepada petugas perpustakaan ataupun peserta, akhirnya pendidik telah mendapatkan dapatan kajian. Jadi setelah dianalisis keperluan pelatihan yang diperlukan oleh peserta, dapatlah di sini dirungkaikan atau dirumuskan berdasarkan keputusan bagi soalan keperluan latihan ataupun kursus ini. Dapat dilihat bahawa peratus tertinggi adalah daripada kalangan peserta yang memilih, iaitu bengkel pengendalian dan pengurusan fail sebanyak 30.8%,
manakala 23.1% peserta lain memilih keperluan latihan pengurusan perpustakaan dan pentadbiran Microsoft Excel KIK statistik. Dapat disimpulkan sini, peserta telah memilih keperluan latihan secara bengkel pengendalian dan pengurusan fail bagi sesuatu asas yang penting sebagai mengurus perpustakaan desa agar lebih sistematik. Okey, baik. Baik, gambar rajah ini menunjukkan sampel-sampel kajian, iaitu kaedah kajian yang saya sebagai pendidik menggunakan kaedah kajian dengan menggunakan Google Form, dan sampel kajian adalah di kalangan pembantu ataupun petugas perpustakaan desa. Jadi gambar rajah menunjukkan bagaimana langkah-langkah yang langkah pertama, langkah kedua sehinggalah mendapat keputusan berkenaan dengan keperluan latihan yang diperlukan. Baik, gambar rajah ini juga menunjukkan bagaimana saya menggunakan aplikasi Google Form melalui soalan-soalan selidik yang saya sebagai pendidik menghantar menggunakan aplikasi WhatsApp dan aplikasi yang menggunakan email. Baik, gambar rajah graf menunjukkan umur, grade jawatan, bidang tugas, dan catapan menunjukkan peratusan keperluan latihan yang diperlukan. Baik, sebenarnya kajian yang diadakan mempunyai beberapa halangan lah. Saya sebagai penyelidik telah menghadapi berbagai halangan, iaitu berkenaan dengan pengaksesan internet ataupun untuk mengakses internet. Telah mengalami beberapa kesukaran, iaitu internet yang akses internet lebih sukar di kawasan pedalaman, dan halangan yang kedua adalah tidak boleh kajian yang dilakukan tidak boleh bersemuka, jadi ia menyebabkan beberapa halangan untuk berkomunikasi. Baik. Okey, slide yang seterusnya berkenaan dengan cadangan. Okey, sebagai penyelidik, saya ingin mencadangkan bahawa kepada bahagian perpustakaan desa, pembangunan perpustakaan desa, perpustakaan negara Malaysia dan pembangunan perpustakaan negeri Perak agar menggunakan pendekatan sistem yang mempunyai 4 elemen, iaitu keperluan latihan, reka bentuk, pelaksanaan program latihan dan penilaian program latihan. Jadi program latihan yang berkesan sememangnya sesuatu yang diidamkan oleh semua jabatan. Jadi cadangan ini adalah bagi memuaskan dan melahirkan petugas perpustakaan yang berkaliber dan bertanggungjawab serta mempunyai kemahiran, pengetahuan dan ability terbaik. Okey, slide yang akhir sekali kesimpulan. Okey, baiklah. Apa yang dapat saya simpulkan, saya sebagai penyelidik telah membuat kajian berkenaan dengan keperluan latihan kepada petugas perpustakaan. Ia telah menjadikan keperluan latihan kepada petugas perpustakaan sebagai satu perkara yang sangat penting bagi memastikan prestasi dan kualiti diutamakan untuk menjadikan perpustakaan yang lebih baik dan bersistematik. Kaedah keperluan latihan yang dilaksanakan menepati dasar perpustakaan yang memerlukan petugas perpustakaan lebih kualiti, bertanggungjawab dan mahir dalam semua bidang yang diperlukan. Ini dapat memastikan keperluan latihan amat berkesan dan menjadi contoh kepada jabatan yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.